Gombak tidak mahu pengkhianat. Beberapa ketika Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Azmin Ali hilang dari radar sebagaimana majoriti menteri-menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Tiba-tiba, beliau muncul dengan cerita sedih, pilu kononnya amalan seksual yang tidak bermoral dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi punca beliau hilang kepercayaan terhadap Presiden Keadilan itu. Alasan tersebut dicatatkan dalam pernyataan pembelaan berhubung saman yang difailkan oleh 10 pengundi Gombak terhadapnya. Sebelum ini, sekumpulan pengundi Gombak memulakan langkah kehakiman dalam usaha mereka menegakkan hak sebagai pihak yang menerima representasi Azmin untuk menjadi calon Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-14 tahun 2018. Menurut mereka, representasi yang dibuat Azmin itu adalah dengan menawarkan diri untuk bertanding pilihan raya 2018 bagi menyingkirkan Kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu dan pegawai awam yang korup. Bagaimanapun, mereka mendakwa Azmin telah memungkiri representasi tersebut apabila mendalangi langkah syarikat yang akhirnya menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Susulan itu, 10 pengundi Gombak bertindak memfailkan saman terhadap ahli parlimen mereka, Azmin Ali, atas dakwaan penipuan dan melanggar kewajipan fidusiari. Antaranya, mereka menuntut satu pengisytiharan bahawa Azmin sudah memungkiri sumpah perlembagaan mengikut perkara 59-1 yang dibaca bersama jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Tiba-tiba, demi untuk membela dirinya, Azmin menyeret Anwar Ibrahim. Azmin merujuk 2 kes membabitkan tuduhan dibuat oleh Muhammad Yusof Rota mengenai serangan seksual dilakukan Anwar dan tuduhan yang sama dibuat oleh individu bernama Aidil Azim Abu Adam, lapor Malaysia Kini. Bukan rahsia Azmin pada tahun 2019 turut terpalit dengan skandal seks luar tabi'i apabila video yang memaparkan individu miripnya bersama seorang lelaki tular. Bekas Ketua Pemuda Keadilan AMK Santubong Haziq Abdul Aziz mengaku bahawa dirinya adalah lelaki dalam video semburit di sebuah hotel di Sandakan itu. Kenyataan Azmin tersebut dipersoal oleh beberapa penyokong pengerusi Pakatan Harapan itu. Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Faizuldin Wan Samad berkata, yang mengaku buat kerja di Hotel Sandakan itu adalah Haziq. Haziq beritahu pasangannya adalah Azmin. Tiba-tiba, Azmin kata dia keluar parti kerana masalah moral Anwar. Peliknya, hakikatnya dia amat takut kalau Anwar jadi PM, kes di Hotel Sandakan akan terbongkar. Itu sahaja. Sementara itu, soal naib Ketua AMK Kebangsaan Syed Badli Shah Syed Osman dalam kenyataan bertanya, saya ingin bertanya kepada Ketua Polis Negara, apakah status kes itu kini? Setahun berlalu, adakah polis masih gagal menemui sebarang bukti untuk mengesahkan identiti pelaku? Soalnya, tahun lalu, Tan Sri Abdul Hamid berkata siasatan terhadap video seks tersebut tidak dapat diteruskan di atas faktor teknikal. Datuk Tamrin Abdul Ghaffar pula melihat Azmin dari sudut langkah politiknya selama ini. Rakyat sudah mula kenal siapa Azmin Ali sebenarnya, kata Tamrin. Menurut beliau, Azmin menipu Anwar dan parti yang diasaskannya Keadilan dengan berbagai alasan. Azmin juga menikam Tun Dr. Mahathir walaupun Tun dan isteri menganggap beliau sebagai anak angkat dan pernah menyelamatkannya dalam kes semburit. Azmin, kata Tamrin, menipu pengundi Gombak dan Bukit Antarabangsa dengan mengingkari janji menentang rasuah oleh UMNO Barisan Nasional. Apakah dia masih menganggap rakyat boleh ditipu dan diperbodohkan apabila menuduh kerajaan PH gagal menangani masalah ekonomi rakyat dan negara? Sedangkan ketika itu dialah yang mengurus ekonomi negara selaku Menteri Ekonomi selama 22 bulan sebelum kerajaan pintu belakang atau kerajaan tebuk atap mengambil alih kuasa. Ini dengan jelas membawa arti Azmin yang hanya pandai berdrama, berpura-pura dan retorik gagal, tegas Tamrin. Azmin juga pernah menuduh jika Kerajaan Pakatan Harapan diteruskan, ramai akan mati kerana COVID-19. Sebaliknya, tiada seorang pun meninggal dunia ketika Pakatan Harapan berkuasa. Bagaimanapun, mengikut data kemarin, Kementerian Kesihatan Malaysia mencatatkan 791 kematian dan 222,628 kes yang disahkan positif COVID-19. Umpama telunjuk lurus, kelingking berkait, begitulah aksi pengkhianat yang hanya bijak berkata-kata. Tetapi apakah niat sebenar di sebalik kata-katanya? Penghuni Gombak tentu sudah tahu.